Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini kita akan belajar satu subtopik yang boleh saya katakan subtopik akhir dalam bab ni, iaitu halaju lepas. Sambungan daripada yang kita pelajari pada minggu lepas lah. Okey, saya harap semua dah bangun untuk dengar kelas pagi ni. Okey, halaju lepas ni maksudnya ia adalah halaju yang mana minimum yang diperlukan untuk sesuatu objek itu dia nak terlepas ke angkasa. Maksudnya kan macam roket kan, dia nak naik ke atas ke angkasa tu, roket tu mestilah mengatasi daripada tarikan graviti bumi kan. Dia mesti kena lepasi tarikan graviti bumi, barulah dia boleh terlepas ke angkasa. Jadi macam mana roket tu nak melepasi kan graviti bumi ni untuk dia pergi naik kan, naik atas sana dan boleh pergi ke angkasa. Sebab apa roket ni kau ikutkan dia berat. Dia berat bertan-tan, 20 tan, 30 tan berat dia. Jadi macam mana dia nak melepasi naik ke atas sedangkan dia berat. Jadi sebab itulah dia perlukan roket. Roket tu yang mana dia akan membakar tenaga api lah untuk dapatkan tenaga tu, dan untuk dia lonjak naik ke atas. Dia nak lonjak naik ke atas tu, dia perlukan halaju yang sesuai untuk dia terlepas ke angkasa. Kalau dia tak melepasi halaju lepas ni, maka dia tak boleh melepasi ke angkasa. Jadi sebab itulah konsep halaju lepas ni diperlukan dalam dalam penciptaan roket lah, roket ke angkasa lah kan. Macam mana kiraan dia supaya saya boleh terlepas ke angkasa. Okey, katakan satu objek berada pada jarak R dari pusat bumi. Jisim objek adalah M. Jisim bumi adalah M besar. Objek itu mempunyai tenaga keupayaan graviti U sama dengan negatif GM besar M kecil per dengan R. Okey, kenapa sini negatif? Kenapa ada negatif situ? Sebabnya adalah dia berlawanan tindak balas dia dengan graviti bumi. Kalau graviti bumi ke sini ni sekarang ni dia nak keluar daripada bumi. Sebab tu dia ada negatif situ Okey, jadi U iaitu halaju sama dengan G graviti bumi, M besar jisim bumi, M kecil jisim objek bahagikan dengan jarak antara tempat objek ni ke pusat bumi kan. Okey, jadi kamu dah tahulah ini dia punya dia punya formula. Tenaga keupayaan graviti tu adalah U sama dengan negatif G besar darab M besar darab M kecil bahagikan dengan R. Okey, dia ada penerangan sikit lah. Rajah 3.38 menunjukkan sebuah objek dilancar dengan halaju lepas V. Halaju lepas ni saya dah terang pada kamu ialah halaju minimum untuk dia terlepas ke angkasa lah. Objek itu boleh mengatasi daya graviti dan bergerak sehingga jarak infiniti dari bumi. Okey, kamu tengok juga di sini tenaga kinetik. Tenaga kinetik bersamaan dengan 1/2 jisim darabkan dengan halaju kuasa 2. Ini adalah formula untuk tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan graviti sesuatu objek itu, formula dia adalah itu. U besar sama dengan negatif G M besar M kecil bahagikan dengan R. Okey, jadi halaju lepas dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek itu dapat mengatasi tenaga keupayaan gravitinya. Jadi tenaga kinetik minimum kita dah diberikan dan dia dapat mengatasi tenaga keupayaan graviti Bila mana tenaga kinetik, ada satu tenaga kinetik ni dia bergerak
Okey, tenaga kinetik dia bergerak gitu, dia bergerak tenaga kinetik dan dia dapat atasi. Dia dapat atasi daripada apa? Daripada tenaga keupayaan graviti. Ni contoh ni tenaga keupayaan graviti. Tenaga kinetik ni dapat atasi dia. Kan? Bila mana dia dapat atasi tenaga kinetik dia dapat atasi, barulah kan laju lepas tu dapat dicapai. Faham tak? Jadi dia akan keluar, jadi dia keluar satu formula lah. Okey, tenaga kinetik minimum adalah kena sama. Okey, dia formula dia bermula macam ni. Tenaga kinetik minimum, tenaga kinetik mestilah kita sekurang-kurangnya minimum dia kena sama dengan keupayaan. Tenaga keupayaan tu dia kena sama keupayaan graviti tu. Jadi bila mana ini pindah ke sini, dia akan jadi tenaga kinetik. Jadi ni negatif tadi negatif. Dia pulang sini, dia tambahlah sini. Tambah G M MC bahagikan dengan R. Kalau ikutkan U sama dengan negatif G M besar M kecil bahagikan dengan R kan. Sekarang ni bila mana kita pindah ke tepi ni, dia tambah sini sama dengan kosong. Okey, itulah bermula dari situlah kamu dapat macam tu. Jadi daripada kiraan yang atas ni, kita sebenarnya nakkan formula ni. Hal laju lepas, untuk kita kirakan hal laju lepas sesuatu objek itu, untuk dia melepasi daripada tarikan graviti bumi dan dia boleh pergi ke angkasa lepas. Jadi dia dah masukkan dalam dua kiraan semua. Jadi hal laju lepas dari bumi V, iaitu hal laju di sesuatu objek tu mestilah 11.2 km per second. Barulah dia boleh melepasi tarikan graviti bumi dan pergi ke angkasa lepas. Okey, kamu tengok kat info ni. 11,200 meter per second ni dia tukarkan kan, daripada kilometer tadi jadi jadikan kepada meter per second atau 40,300 km per jam. Maksudnya dalam 1 jam sesuatu objek tu kena bergerak 40,300 km barulah dia dapat melepasi bumi. Kalau tidak, dia akan patah balik, jatuh ke bumi seperti mana berlaku kepada roket China yang tak lepas tu kan. Lalas dia nak turun ke bumi semula. Okey, hal laju lepas V bagi suatu objek bergantung kepada jisim bumi, iaitu M, dan jarak, iaitu R, objek dari pusat bumi. Sebab apa dari pusat bumi? Sebab apa? Di situlah bermulanya tarikan graviti kan. Jadi dia punya jarak ke bumi tu pun mempengaruhi lah. Sekiranya jarak dia adalah besar, maka bacaan yang ni akan jadi rendah. V dia akan jadi rendah. Jadi sebab tu kalau nak jarak dia, kita kena kecilkan jarak dia supaya dia akan jadi hal laju yang tinggi. Tak apa, itu saja penting. Nanti kita akan tengoklah apa kepentingan angkasa lepas, hal laju ni. Okey, hal laju lepas tidak bergantung pada jisim objek M yang dilepaskan ke angkasa lepas. Jadi jisim objek ni dia tak bergantung. Hal laju lepas ni, kita nak katakan hal laju lepas ni dia tak bergantung pada jisim. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, dia ni boleh dimatikan, ni dimatikan, yang tinggal ni sahaja. Yang kita dapat sini bahawa dalam formula hal laju ni tidak ada pun nilai M. Sebab M ni dia dah potong awal-awal kan. Jadi dah potong awal-awal. So dalam formula ni kita nampak tak ada pun nilai M. Jadi sebenarnya sesuatu objek tu dia tak kisahlah besar ke kecil ke, janji hal lajunya dia kena laju, barulah dia boleh melepasi tarikan graviti bumi dan dia akan pergi ke angkasa lepas. Okey, ni atmosfera bumi. Okey, manfaat dan implikasi hal laju lepas. Hal laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 11,200
meter per second, membawa manfaat dan implikasi kepada manusia. Antara manfaatnya adalah bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya. Itu sebab apa? Sebab bumi ni, okey, sesuatu objek, okey, ni bumi, kan? Sesuatu molekul yang nak berada di permukaan bumi ni, dia kena berada dengan kelajuan 11,200 meter per second. Barulah dia boleh keluar daripada permukaan bumi ni dan pergi ke angkasa lepas. Kalau dia tak lepas si 11,200 meter per second ni, dia akan stay je kat bumi. Itu yang terjadi pada udara di permukaan bumi ni. Oksigen, nitrogen, karbon, debu-debu yang ada semua ni, semuanya pada halaju yang tak tinggi lah. Jadi sebab tu dia kekal di permukaan bumi. Berbanding pada planet-planet yang lain, oksigennya telah hilang ke angkasa, airnya pun hilang ke angkasa. Sebab apa? Sebab molekulnya bergerak lebih tinggi daripada tarikan planet tersebut. Okey, molekul-molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear sepurata 500 meter per second sahaja, iaitu jauh lebih kecil pada laju lepas dari bumi. Oleh demikian, molekul-molekul udara yang bergerak secara rawak tidak mungkin terlepas dari bumi dan meresap ke angkasa. Sebab itulah kita dapati oksigen, karbon dioksida semua masih lagi berada di permukaan bumi. Dia tak akan pergi lepasi daripada atmosfera. Kalaulah ia berlaku, dia terlepas ke atmosfera, kita tidak akan ada hidupan di permukaan bumi.